Ya, Alif. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sedang mengkaji semula dasar-dasar pembangunan pertanian dan industri makanan negara bagi memastikan sekuriti makanan pada masa hadapan adalah terjamin. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan sektor pertanian dan agro makanan yang terjejas akibat pelbagai cabaran berikutan perubahan yang berlaku di peringkat domestik dan luar negara. Menurut Datuk Seri Ronald, pandemik COVID-19 yang melanda dunia, peperangan di Rusia dan Ukraine selain cabaran tempatan seperti populasi petani yang menua, cuaca, adaptasi teknologi moden serta kebergantungan kepada buruh asing merupakan cabaran yang memberi impak besar kepada sektor makanan dan pertanian negara. Ke arah itu jelasnya perubahan dasar pertanian dan menggalak pertumbuhan industri makanan menerusi kajian dasar di peringkat kementerian dibuat untuk menambah baik pengeluaran hasil makanan yang berlatar belakangkan kesan faktor domestik dan luar negara. Ini juga katanya bagi memastikan negara mampu mengeluarkan produk-produk pertanian dan agro makanan penting untuk memenuhi permintaan domestik, seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada import. Datuk Ronald menyatakan demikian di Kuching pada majlis Talk bersama penggiat industri di negeri Sarawak. Program tersebut disertai penggiat industri dalam sektor agro makanan meliputi subsektor perikanan, tanaman, ternakan dan keseluruhan rantaian agro makanan termasuk jabatan dan agensi berkepentingan dalam sektor agro makanan. Program tersebut merupakan platform MAFI untuk mendapatkan idea dan cadangan daripada pihak industri dalam mengenal pasti isu-isu sektor agro makanan khususnya aspek sekuriti makanan sebelum langkah intervensi sesuai diambil mengikut perkembangan semasa menyeluruh serta holistik dalam usaha memperkasa sektor agro makanan negara. Agensi Pembangunan Hulu Rajang Urda bercadang untuk mewujudkan sebuah sanctuari dan pusat penetasan bagi tujuan konservasi ikan-ikan spesies sukar ditemui di Sarawak. Pengerusi Urda Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata kawasan di bawah Urda seperti Belaga, Ngemah, Macan dan Kapit merupakan kawasan yang secara semula jadinya amat sesuai untuk pelbagai spesies ikan terutama yang bernilai tinggi. Namun jelas Datuk Seri Alexander, kawasan-kawasan pembiakan semula jadi ikan ini telah terjejas ekoran aktiviti ekonomi seperti pembalakan. Ia ditambah lagi dengan aktiviti pembangunan seperti pembinaan jalan raya dan empangan di kawasan-kawasan di bawah Urda. Namun masih terdapat banyak lokasi terutama di kawasan hulu yang masih terlindung daripada kesan negatif industri pembalakan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna turut mendedahkan lokasi yang masih tidak terjejas oleh arus pembangunan ini perlu dijadikan santuari dan fasiliti pusat penetasan bagi spesies-spesies ikan yang terdapat di sungai-sungai Sarawak. There is a need to replenish our rivers with these indigenous fish. We all know about how valuable Empurau, Semah, Tengadak and all others. Katanya walaupun Sarawak memiliki pusat semengguk yang mempunyai pusat penetasan ikan, namun fasiliti itu dipercayai tidak mencukupi untuk pembiakan semula ikan-ikan di Sarawak. Justru itu beliau mahu Urda menggalas usaha itu berikutan ikan-ikan bernilai di Sarawak, habitat asalnya adalah di kawasan di bawah Urda. Ahli Parlimen Kapit itu memberitahu usaha pewujudan itu akan diserahkan kepada pihak yang pakar untuk menentukan tempoh masa dan lokasi sesuai bagi melaksana usaha tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas bengkel sosioekonomi Urda di Sibu. Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS diminta untuk mengurak langkah ke arah budaya berdikari dalam melaksanakan projek atau perniagaan yang dirancang. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata kerajaan sememangnya akan memberi bantuan dan sokongan, namun PPNS tidak boleh bergantung kepada kerajaan semata-mata. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata sudah tiba masanya bagi PPNS untuk memikirkan perubahan atau transformasi yang perlu dilakukan bagi memastikan aktiviti perniagaan atau projek mampu membawa keuntungan dan memberi manfaat besar kepada ahli terutama golongan B40. Ini selari dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk mencapai sasaran
RM1,000 sebulan setiap keluarga golongan B40 menjelang tahun 2030. Dr. Stephen berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung tahunan ke-36 PPNS di Kuching malam tadi. PPNS mempunyai keahlian lebih 170,000 orang melibatkan 28 buah pertubuhan peladang kawasan di seluruh negeri. Kedua-dua suspek kes bunuh Eric Chang Wei Jie 4 tahun yang hilang pada 7 Mac lepas dihadapkan ke Mahkamah Kuching pagi tadi atas pertuduhan membunuh. Pasangan penjaga terbabit yang berumur 37 dan 51 tahun dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Pertuduhan dibacakan oleh Timbalan Pendakwa Tan Chuan Yi di hadapan Magistrat Zaitun Anwar di Mahkamah Magistrat Kuching. Tiada pengakuan direkodkan daripada pasangan tertuduh Ling Kok Liang dan Wendy Chai Zu Zin yang hadir tidak diwakili peguam. Tarikh sebutan semula kes adalah pada 9 Mei depan dan kedua-dua tertuduh ditahan di penjara Puncak Borneo sepanjang perbicaraan kes berlangsung. Terdahulu dalam sidang media oleh Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashman Bajah menyatakan salah seorang tertuduh turut memiliki 5 waran tangkap di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 selain akan dituduh di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan berkaitan curi dalam bangunan. Kes diisytiharkan selesai dengan beberapa barang telah disita polis termasuk kereta, beberapa rakaman kamera litar tertutup dan beberapa peralatan dipercayai digunakan dalam kejadian, pakaian serta 3 unit telefon peribadi. Pada 19 Mac lepas, operasi pencarian mangsa di sekitar perairan Sungai Muara Tebas telah dihentikan selepas seminggu operasi. Motif pembunuhan Eric masih belum dapat didedahkan sehingga kedua-dua suspek dijatuhkan hukuman. Festival Kebudayaan Borneo BCF akan dianjurkan semula tahun ini setelah ditangguhkan ekoran pandemik COVID-19. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Kaunselor Bujang Majid dalam sidang media di Dewan Rajang Wisma Sanyan Sibu semalam. Our BCF Borneo Cultural Festival for 2022 will be held on the 19th to 23rd of July 2022. Our 5-day celebration will start on Tuesday until Saturday. Katanya lagi, BCF pada kali ini bakal menampilkan pelbagai pengisian menarik bersempena ulang tahun MPS ke-40. Tambah beliau, prosedur operasi standard penganjuran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh MPS selari dengan peralihan negara ke fasa endemik. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Alif di Angkasa Puri.